Assignment yang akan dibentangkan tentang penerokaan nilai ilmu iaitu pengurusan harta pusaka syariah. Assignment ini akan dibentangkan oleh 7 orang iaitu Izzati Nabila binti Muhammad Yunus, Adilah binti Muhammad Zulkifli, Luqman Hakim bin Sabri, Fatin Nur Elisa binti Zainal Abidin, Ahmad Fahmi Izman bin Muhammad Tohir, Nur Atifah binti Muhammad Muhtaram dan last sekali Muhammad Zulfarkar bin Ahmad Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 1 bersepakat untuk memilih subjek pengurusan harta pusaka syariah sebagai subjek yang akan dianalisis bagi tugas pendorakaan nilai ilmu ini. Subjek ini ialah subjek yang sedang diambil oleh kami pada semester ini, iaitu semester 4 di UMK. Kami telah menjalankan kajian soal selidik bagi subjek ini melalui platform Google Form. Tujuan kajian ini dilaksanakan adalah untuk menganalisis dan mengkaji tentang nilai bagi subjek pengurusan harta pusaka syariah ini kepada masyarakat. Seterusnya ialah sebab-sebab subjek pengurusan harta pusaka syariah ini dipilih. Yang pertama, subjek ini dipilih kerana pengetahuan masyarakat tentang ilmu faraid semakin lama semakin pudar. Hal ini akan mengakibatkan permasalahan dalam pembahagian harta pusaka kelak. Yang kedua, subjek ini juga dipilih kerana masyarakat sekarang mengambil mudah tentang pengurusan harta pusaka syariah kerana tidak mempunyai ilmu yang mendalam. Ketiga, subjek ini turut dipilih bagi meningkatkan kesedaran kepada umum bahawa pentingnya ilmu pengurusan harta pusaka syariah ini kepada keharmonian keluarga dan juga ekonomi negara. Seterusnya ialah kajian demografi. Kajian demografi dijalankan dari segi jantina, umur, status pekerjaan dan tahap pendidikan bagi mengenal pasti latar belakang responden. Pertama, untuk jantina, kami menerima respon daripada 74 responden yang terdiri daripada 50 orang lelaki iaitu 67.6% dan 24 orang perempuan yang mewakili 32.4% daripada jumlah responden. Seterusnya, untuk umur, daripada 74 orang responden, terdapat 8 responden berumur 18 hingga 20 tahun, 59 responden yang berumur 21 hingga 30 tahun, 4 responden berumur 31 hingga 40 tahun, 2 responden berumur 41 hingga 50 tahun dan hanya seorang responden berumur 51 tahun ke atas. Peratusan yang paling tinggi adalah daripada responden yang berumur 21 hingga 30 tahun iaitu 79.7%. Tahap pendidikan. Majoriti daripada responden adalah daripada diploma iaitu seramai 38 orang. Seterusnya, 35 daripada responden adalah daripada ijazah sarjana muda dan seorang daripadanya adalah ijazah sarjana. Status pekerjaan, 44 daripada responden tersebut ialah pelajar, 24 daripadanya sedang bekerja dan 6 responden lagi tidak bekerja. Adakah anda mempunyai pengetahuan tentang pengurusan harta pusaka syariah? Seramai 50 responden mengetahui tentang pengurusan harta pusaka syariah iaitu 67.60%, manakala 32.40% iaitu seramai 24 responden tidak mengetahui tentang pengurusan harta pusaka syariah. Definisi bagi pengurusan harta pusaka ialah pengurusan harta pusaka merupakan suatu prosedur yang perlu difahami oleh semua pihak, khasnya masyarakat Islam sendiri. Islam meletakkan harta sebagai salah satu keperluan asasi di dalam kehidupan manusia. Bagi memenuhi tuntutan tersebut, Islam telah menyediakan beberapa sistem yang dapat merealisasikan kenyataan itu dengan baik dan berkesan. Antaranya ialah
sistem pengurusan dan pentadbiran harta. Seterusnya ialah soalan nilaian ilmu daripada soal selidik. Soalan pertama bagi pengurusan harta pusaka yang telah disoal selidik ialah, adakah ilmu pengurusan harta pusaka syariah kini semakin dipandang remeh oleh sesetengah masyarakat? Jadi, berdasarkan soal selidik yang telah dibuat didapati, majoriti responden bersetuju bahawa ilmu pengurusan harta ini dipandang remeh oleh sesetengah masyarakat. Daripada 74 responden, 75.7% menjawab setuju. 18.9% menjawab tidak pasti, manakala 5.4% menjawab tidak setuju. Soalan kedua, adakah anda merasai keperluan mempelajari dan memahami ilmu pengurusan harta pusaka syariah ini dalam kalangan pelajar? Berdasarkan soal selidik tentang memahami ilmu pengurusan harta pusaka dalam kalangan pelajar, soal selidik telah dibuat dan didapati majoriti responden menjawab ya, iaitu sebanyak 91.9%, manakala yang menjawab tidak sebanyak 6% dan menjawab mungkin sebanyak 3.1%. Bagi soalan ketiga pula, adakah ilmu pengurusan harta pusaka syariah ini dapat menjadikan kita sebagai seorang yang bertanggungjawab, terutamanya dengan saudara sendiri? Berdasarkan soal selidik yang telah dibuat, didapati majoriti responden menjawab ya, iaitu sebanyak 91.9%, manakala yang menjawab tidak sebanyak 2.1% dan menjawab mungkin sebanyak 6%. Peratusan ini boleh dilihat di carta pai di sebelah. Soalan keempat. Pada pandangan anda, adakah dengan mempraktikkan ilmu pengurusan harta pusaka syariah dengan betul dapat memberikan impak kepada ekonomi negara? Berdasarkan soal selidik yang telah dibuat, didapati 74 responden menjawab ya, iaitu sebanyak 62.2%, manakala yang menjawab tidak sebanyak 12.2% dan menjawab mungkin sebanyak 25.7%. Soalan kelima. Pada pandangan anda, mengapakah masyarakat perlu mempunyai ilmu tentang pengurusan harta pusaka syariah ini? Rata-rata pandangan responden mengatakan untuk mengelakkan kekeliruan dan perselisihan faham dalam keluarga. Selain itu juga, responden mengatakan bahawa bagi mengelakkan syak dalam isu hak dalam pembahagian harta. Akhir sekali, responden mengatakan bahawa apabila berlaku kematian dalam keluarga atau yang terdekat, setidaknya sudah mengetahui asas pengetahuan tentang cara menguruskan harta. Soalan ke-6. Sekiranya anda diberi peluang, apakah cadangan penambahbaikan yang boleh diambil supaya ilmu pengurusan harta pusaka syariah ini terus dipelajari? Rata-rata cadangan penambahbaikan daripada responden ialah nombor 1, dijadikan kursus wajib dalam institusi pengajian. Nombor 2, memberikan pendedahan lebih awal kepada anak muda dan memberi latihan secara praktikal, bukan teori semata-mata. Nombor 3, mempamerkan iklan atau video pendek di media sosial tentang pengurusan harta pusaka syariah. Akhir sekali ialah kesimpulan yang boleh kami buat daripada soal selidik ini. Kesimpulan yang boleh kami buat ialah pengetahuan ilmu harta pusaka ataupun faraid dalam kalangan masyarakat semakin lama semakin jauh ketinggalan. Hal ini demikian kerana sikap segelintir masyarakat yang beranggapan bahawa perkara ini tidak begitu penting bagi mereka, seterusnya mengabaikan perkara ini. Semua pihak haruslah berusaha untuk memartabatkan ilmu pengetahuan berkaitan dengan harta pusaka kerana kita semua akan mengalami perkara tersebut. Justru itu, banyak program-program telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan maupun swasta untuk memberi pendedahan tentang ilmu harta pusaka kepada masyarakat. Perkara ini juga telah mendapat sambutan hangat daripada masyarakat. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan 1.